10.1 Perancangan dan pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan ni proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap 4 benda: simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Proses pengurusan kewangan ni ada 5. Pertama, menetapkan matlamat kewangan. Kedua, menilai kedudukan kewangan. Ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Keempat, melaksanakan pelan kewangan. Kelima, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Yang saya akan kupas daripada proses pengurusan kewangan ni ialah menetapkan matlamat kewangan. Menetapkan matlamat kewangan ni langkah pertama dalam proses pengurusan kewangan. Lepas tu matlamat kewangan ni kita kena tentukan dia ikut keutamaan dan spesifik. Lepas tu matlamat kewangan ni dia terbagi kepada 2. Matlamat kewangan jangka masa panjang dengan matlamat kewangan jangka masa pendek. Matlamat kewangan jangka masa pendek ni sesuatu matlamat kewangan yang hendak dicapai kurang daripada setahun. Lepas tu kalau panjang ni pula kita nak capai matlamat tu mengambil masa lebih daripada 5 tahun. Dalam matlamat kewangan ni dia ada matlamat kewangan SMART, iaitu satu aspek paling penting dalam perancangan kewangan. Matlamat kewangan yang berkonsep SMART ni dia akan bantu seorang individu untuk mencapai atau mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat kewangan yang dikehendaki. SMART. S tu untuk spesifik, khusus. M tu measurable, boleh diukur. A tu attainable, boleh dicapai. R tu realistic, bersifat realistik. Dan T tu ialah time bound, iaitu tempoh masa. Sekian saja. Contoh matlamat kewangan seorang individu. Matlamat kewangan seorang individu boleh dirancang mengikut umur. Contohnya, pada umur 25 tahun, seorang merancang untuk berkahwin dan berkahwin memerlukan RM15,000. Dan pada umur 30 tahun, dia merancang untuk memiliki kereta sendiri dan ia memerlukan RM80,000. Seterusnya, pada umur 35 tahun, dia merancang untuk mempunyai rumah sendiri yang berharga RM150,000. Seterusnya pada umur 55 tahun, dia merancang untuk melancong dan melancong memerlukan kos sebanyak RM50,000. Dan seterusnya pada umur 60 tahun, dia merancang untuk bersara dengan wang RM1 juta. Pengurusan kewangan yang cekap membantu seseorang menyusun strategi yang perlu diambil terhadap corak perbelanjaan supaya dapat mengumpul simpanan bulanan. Contohnya seperti jadual di bawah. Dengan itu, seseorang itu akan berjaya mencapai matlamat kewangan yang dirancang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang contoh 3 pada muka surat 276. Cik Janani bekerja sebagai seorang guru swasta. Beliau menerima pendapatan sebanyak RM3,500. Beliau juga mengajarkan tuition dan memperoleh pendapatan sebanyak RM1,000. Cik Janani juga menyewakan rumahnya sebanyak RM850 sebulan. Cik Janani mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,200 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM600 sebulan. Soalannya, hitung aliran tunai bulanan Cik Janani. Jelaskan jawapan anda. Penyelesaiannya, kita tambahkan keseluruhan pendapatan Cik Janani. Kemudian, kita tolakkan pula dengan keseluruhan jumlah perbelanjaan Cik Janani. Pada akhirnya, kita akan mendapatkan jumlah sebanyak RM3,550 yang merupakan aliran tunai positif. Aliran tunai positif sebanyak RM3,550 ini adalah baik kerana Cik Janani boleh menyimpan wang tersebut di bank dan menikmati faedah. Faedah ini merupakan pendapatan pasif bagi Cik Janani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amam Kisah Rashid bin Mak Rashid dari kelas A04 Algoritmi akan menerangkan bab 10 matematik pengguna urusan kewangan tab topik dasarnya pelan kewangan yang boleh dirujuk dengan muka surat 277. Okey, bab ini menceritakan tentang beberapa perkara yang seseorang individu perlu fikirkan sebelum mereka melaksanakan pelan kewangan mereka. Okey, apakah antara perkara yang mereka perlu fikirkan? Yang pertama, seorang individu harus mengikuti perancangan pada peringkat awal. Yang kedua, seorang individu harus bersedia untuk melaksanakan perbandingan antara pelan kewangan yang dirancang dan sebenar. Bagaimanakah yang dimaksudkan dengan membuat perbandingan? Di sini maksudnya, contohnya, Encik Wisri membuat rangka perbelanjaannya untuk bil elektrik sebanyak RM190 dan makanan sebanyak RM600. Namun, apa yang berlaku sebenarnya? Dia telah membelanja sebanyak RM200 pada bil elektrik dan makanan. Dia telah melebihi pelan kewangan yang dah dirancang olehnya. Oleh itu, Encik Wisri harus mengurangkan perbelanjaan sebenarnya bagi memastikan ia stabil ataupun bersamaan dengan apa yang telah dirancang. Maka di sini, Encik Wisri harus mengurangkan sebanyak RM50 bagi bil elektrik dan makanan sebanyak RM290 bagi menjadikan perkara yang disebenar bersamaan dengan perkara yang dirancang. Okey, yang ketiga, faktor yang ketiga ialah seseorang individu harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan perbelanjaan tetap di sini ialah contohnya kita boleh tengok ialah kad kredit, cincin, asuran rumah, nok. Okey, dan yang ketiga ialah ansuran kereta, pin. Okey. Ketiga ini perlu ditekankan oleh seorang individu bagi mengelakkan mereka lambat bayar. Apa berlaku mereka lambat bayar? Mereka lambat bayar ialah mereka kena denda. Dan bila mereka kena denda, mereka kena kenakan charge lewat. Oh tidak, ini menyebabkan mereka harus dikenakan bayaran tambahan. Okey, dan faktor yang terakhir sekali ialah seorang individu harus memastikan aliran tunai bulanan mereka sentiasa positif. Apakah yang dimaksudkan dengan aliran tunai sentiasa positif ialah pendapatan mereka haruslah melebihi daripada pembelanjaan mereka. Okey, di sini bila berlakunya di sini mereka akan dapat aliran tunai mereka sentiasa positif. Okey. Bila berlaku sebaliknya, tidak. Iaitu pembelanjaan melebihi dengan pendapatan mereka akan berlakulah aliran tunai negatif, iaitu akan berlaku defisit dari mereka. Ini tidak bagus bagi mereka kerana ia akan merugikan mereka pada masa hadapan. Maka itu sahaja saya rasa untuk perbahasan pada hari ini. Maka tamatlah sudah. Semoga terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan contoh 4 bab 10. Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga RM50,000 Malaysia dalam masa setahun. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500 Malaysia daripada simpanan beliau. Sebelum ini, Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan kewangan, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu.
Ini adalah pelan keuangan keluarga Puan Aminah dan aliran wang tunai sebenar. Sebelum kita terus ke bahagian menyelesaikan masalah, saya akan tunjukkan pelan keuangan keluarga Puan Aminah dalam bentuk carta pie. Ini adalah carta pie jumlah pendapatan bulanan Puan Aminah. Dan ini adalah carta pie perbelanjaan keuangan Puan Aminah. Soalan A. Berdasarkan perancangan keuangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat keuangan Puan Aminah dicapai? Penyelesaiannya ialah Puan Aminah boleh mencapai matlamat keuangan jangka pendek, iaitu membeli kereta dengan jumlah wang pendahuluan sebanyak RM7,500, simpanan bulanan RM650, darab dengan 12 bulan sama dengan RM7,800. Beliau masih mempunyai lebihan RM300 daripada keperluannya sebanyak RM7,500. Beliau juga mempunyai lebihan RM220 setiap bulan untuk menghadapi situasi kecemasan ataupun perbelanjaan di luar jangkaan. Soalan B. Adakah Puan Aminah seorang yang bijak mengurus keuangan? Berikan justifikasi anda. Beliau seorang yang bijak mengurus keuangan kerana beliau berbelanja untuk keperluan asas. Beliau juga mempunyai simpanan bulanan dan beliau juga mengutamakan perlindungan, iaitu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti hutang kad kredit. Soalan C. Adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan beliau? Berikan justifikasi anda. Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan itu. S. Spesifik. Membeli kereta yang berharga RM50,000. M. Measurable. Membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500. A. Attainable. Wang pendahuluan yang boleh dicapai sebanyak RM7,500 dalam masa setahun. R. Realistic. Simpanan bulanan sebanyak RM650 daripada jumlah pendapatan RM6,500 adalah sebanyak 10% sahaja. Dan T. Time bound. Dalam tempoh 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Aiman. Jadi saya akan menerangkan tentang pelan kewangan keluarga Puan Aminah. Pelan kewangan keluarga Puan Aminah bagi pendapatan pasif adalah kosong dan gaji suami Aminah dan gaji Aminah adalah masing-masing RM6,500. Jika ditolakkan dengan simpanan tetap bulanan iaitu RM650 dan tolak simpanan untuk dana kecemasan 100, baki RM5,750. Ditolakkan dengan pembelanjaan tetap bulanan iaitu pinjam rumah sebanyak RM1,500, ansuran kereta suami RM600, premium insurans RM400. Jadi jumlah pembelanjaan tetap bulanan ialah RM2,500. Ditolakkan pula dengan jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan ialah taska RM400, keperluan anak-anak RM450, utiliti rumah RM400, belanja petrol RM380, bayaran tos RM100, barangan dapur RM1,000, manakala aliran tunai sebenar bagi bayaran barangan dapur ialah RM900. Pemberian kepada ibu bapa RM400 dan jumlah perbelanjaan tidak tetap adalah RM3,130 bagi pelan kewangan dan aliran sebenar tunai adalah RM3,030. Jadi pendapatan lebihan bagi pelan kewangan Puan Aminah adalah RM180, manakala bagi aliran tunai sebenar adalah RM2,220. Aliran tunai adalah positif. Okey, persoalan dia. Berdasarkan perancangan kewangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat kewangan Puan Aminah dicapai? Penyelesaian dia, Puan Aminah boleh mencapai matlamat kewangan jangka pendek, iaitu membeli kereta dengan jumlah wang pendahuluan sebanyak RM7,500. Simpanan bulanan ialah RM650, darabkan dengan 12 bulan dapat RM7,800. Beliau masih mempunyai lebihan RM300 daripada keperluannya sebanyak RM7,500. Beliau juga mempunyai lebihan RM2,200 setiap bulan untuk menghadapi situasi kecemasan ataupun perbelanjaan di luar jangkaan. Persoalan kedua, adakah Puan Aminah seorang yang bijak mengurus kewangan? Berikan justifikasi anda.
Beliau seorang bijak mengurus keuangan kerana beliau berbelanja untuk keperluan asas. Beliau juga mempunyai simpanan bulanan dan beliau juga menggunakan perlindungan iaitu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti hutang kad kredit. Soalan ketiga, adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat kewangan beliau? Berikan justifikasi anda. Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART. Yang pertama, spesifik. Membeli kereta yang berharga RM50,000. Yang kedua, measurable, membayar hutang pendahuluan sebanyak RM7,500. Yang ketiga, attainable, wang pendahuluan yang boleh dicapai sebanyak RM7,500 dalam masa setahun. Realistik, simpanan bulanan sebanyak RM650 daripada jumlah pendapatan RM6,500 adalah sebanyak 10% sahaja yang tiba tambang dalam tempoh 1 tahun. Okey, bagi contoh 5. Suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada hujung bulan Jun 2019 dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Jumlah perbelanjaan lain mereka adalah tetap. Apakah kesan kenaikan gaji suami Puan Aminah kepada matlamat kewangan Puan Aminah? Contoh 4 dirujuk. Penyelesaian. Yang pertama, kita perlu cari kenaikan gaji suami Puan Aminah, iaitu sebanyak 10%. 10% daripada RM3,500 adalah RM350. Jadi RM3,500 ditambahkan dengan RM350, kita dapat RM3,850. Apabila gaji meningkat sebanyak 10%, maka jumlah wang simpanan bank boleh ditambah. Hal ini membantu pembelian kereta dalam jangka masa yang lebih singkat daripada setahun, seperti yang dirancang. Memandangkan perbelanjaan lain adalah tetap. Assalamualaikum, saya dari kelas 404 akan menerangkan tentang soalan 10.1a soalan 5. Jawapan untuk soalan ini adalah Puan Salma. Hal ini dikatakan demikian kerana Puan Salma mengamalkan konsep SMART iaitu spesifik dengan cara menyimpan sebanyak RM3,000 untuk membeli sebuah komputer riba dan juga simpanan bulanan sebanyak RM300 dan menjadikan ianya tidak sukar untuk mencapai matlamatnya iaitu membelikan hadiah untuk anaknya dengan jumlah pendapatan yang diperoleh iaitu simpanan sebanyak RM300 yang bersifat realistik. Simpanan RM300 ini akan disimpan selama 10 bulan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Video ini mengisahkan tentang Encik Yusof yang ingin beli sebuah laptop berharga RM6,000 tapi dia tidak mempunyai wang yang cukup untuk membayarnya. Jadi pakar keuangan bercadangkan supaya Encik Yusof mengurangkan beberapa keperluan. Antaranya ialah keperluan seperti petrol sebanyak RM120, bil telefon sebanyak RM180, bil utiliti sebanyak RM200 dan kos melancong sebanyak RM200. Encik Yusof juga mempunyai simpanan tetap bulanan. So, dia memerlukan RM500. Sekarang jumlah wang yang dia ada adalah RM700. Baki adalah RM300. Dan pakar kewangan itu mencadangkan supaya Encik Yusof melakukan kerja sampingan. Apakah itu pelan kewangan jangka panjang? Pelan kewangan jangka panjang ialah pelan kewangan yang melebihi 5 tahun seperti pendidikan untuk anak, persaraan dan pembelian rumah. Antara aspek utama untuk membina pelan kewangan jangka panjang ialah kadar inflasi, kadar faedah dan kesihatan diri. Semasa membina pelan kewangan jangka panjang adalah lebih baik jika kita mulakan tabungan lebih awal kerana amalan ini selamat dan dapat membantu kita mencapai matlamat kewangan dengan cepat. Pelan kewangan jangka panjang yang dibina berbeza bagi setiap individu.
Pendapatan seseorang individu ataupun gabungan pendapatan suami dan isteri membolehkan seseorang individu menyimpan simpanan bulanan yang mencukupi dalam tempoh masa yang lebih pendek. Hari ini saya akan terangkan matematik pengguna pengurusan keuangan contoh 6. Encik Said dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Jumlah pendapatan mereka berdua ialah RM8,000 dan jumlah pembelanjaan tetap dan tidak tetap adalah RM6,500. Mereka bercadang membeli sebuah rumah dua tingkat yang berharga RM720,000 dengan wang pendahuluan sebanyak RM72,000. A. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Said dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut? B. Adakah Encik Said bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga RM720,000? Berikan justifikasi anda. Sebagai penyelesaian, kita haruslah mencari simpanan tahunan yang diperlukan oleh Encik Said terlebih dahulu dengan membahagikan wang pendahuluan dengan 6 tahun dan kita akan mendapat RM12,000. Seterusnya, kita akan mencari simpanan bulanan yang diperlukan oleh Encik Said dengan membahagikan RM12,000 tersebut kepada 12 bulan di mana 1 tahun memiliki 12 bulan. Okey. Bagi keluarga Encik Said, jumlah simpanan bulanan sebanyak RM1,000 sebulan bagi mencapai matlamat jangka panjang tidak sukar memandangkan jumlah pendapatan sebanyak RM8,000. B. Tidak. Walaupun Encik Said boleh membayar wang pendahuluan RM772,000, namun ansuran bulanan rumah yang perlu dibayar membebankan beliau kerana jumlah pembelanjaan adalah tinggi. So, maklumat dekat sebelah tu dia berkaitan dengan aras pendapatan dan perbelanjaan Encik Yusof untuk bulan Disember 2019. Encik Yusof ni dia bekerja sebagai ejen insurans manakala isterinya seorang si rumah. Mereka ni ada 3 orang anak yang masih belajar, 3 orang anak yang masih belajar. Jadi Encik Yusof ni nak kena beli komputer, dia nak beli komputer berjenama Fast yang berharga RM6,000 bagi urusan jual insurans dalam masa setahun. Agak-agak boleh ke Encik Yusof ni capai matlamat dia untuk beli komputer tu? Jadi berdasarkan pelan kewangan tadi, Encik Yusof ni tak ada simpanan lebih tau, tak ada pendapatan lebih untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek tu. Hal ini sukar bagi Encik Yusof untuk capai matlamat dia. So, kita ni kena bantu Encik Yusof macam mana nak menyelesaikan masalah kewangan dia tanpa menggunakan dana kecemasan dengan menjawab persoalan-persoalan kat bawah ni. So, soalan A tadi, adakah Encik Yusof ni uruskan kewangan dengan cekap? Memang taklah kan beliau menguruskan kewangan cekap sebab adanya perbelanjaan yang boleh kurangkan seperti perbelanjaan telefon, makan dan minuman serta dia ni tak ada pelaburan untuk masa depan. So, soalan B pula, berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamatnya? So, harga komputer tu tadi bahagi dengan 12 bulan dapat RM500. So, setiap bulan Encik Yusof ni perlu simpan RM500 untuk capai matlamat dia. Soalan C pula, bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambahkan jumlah pendapatannya? Antaranya Encik Yusof dia boleh mendapat pendapatan tambahan dengan menjual lebih banyak produk insurans yang memperkenalkan ejen-ejen baharu. So, di konsep smart dalam pelan kewangan baru ni, S ni kan untuk spesifik kan. Spesifik maksudnya khusus. So, khusus dia untuk beli komputer. Measurable ni boleh diukur. So, dia bernilai RM6,000 dan memulakan simpanan bulan RM500 daripada jumlah pendapatan dia. So, lepas tu attainable ni pula boleh mencapai simpanan bulanan sebanyak RM500 daripada jumlah pendapatan RM5,000. Realistik ni bersifat realistik, maksudnya RM500 daripada jumlah pendapatan sebanyak RM5,000 tu hanya merupakan 10% daripada pendapatan. Maksud time bound ni tempoh masa. Setahun tu adalah cukup untuk Encik Yusof kumpulkan RM6,000 dengan simpanan bulanan sebanyak RM500. So, ini adalah pelan kewangan baru Encik Yusof. Dia telah mengurangkan bil belanja petrol, bil telefon, bil utility dan melancong. Pembelanjaan ni boleh dikurangkan jika Encik Yusof ni amalkan secara cermat. Dan Encik Yusof pun dapat menabur dalam amanah saham sebanyak RM150. So, jumlah pendapatan tidak tetap dia dapat dikurangkan sebanyak RM2,800 daripada RM3,000 tadi.
proses pengurusan kewangan. Ada 5. Yang pertama, pengurusan aluran tunai, iaitu menguruskan duit tunai secara berhemah dengan bijak sama ada tunai masuk ataupun tunai keluar. Yang kedua, simpanan, membuat simpanan secukupnya mengikut kemampuan semasa. Yang ketiga, kredit, memastikan jumlah kredit pinjaman tidak membebankan. Yang keempat, membuat pelaburan secara bijak dan menguntungkan setelah mengkaji pelbagai risiko berbanding keuntungan. Dan yang terakhir iaitu perlindungan, mempunyai perlindungan iaitu insurans diri, harta dan simpanan. Mengapakah semakin banyak golongan muda di Malaysia diisytiharkan muflis? Hal ini kerana yang pertama, tidak menyediakan perancangan kewangan. Yang kedua, perbelanjaan yang tidak berhemah. Yang ketiga, penggunaan kad kredit tanpa kawalan. Dan yang keempat, gagal menjelaskan hutang berbentuk pinjaman dan ansuran kereta. Okey, seterusnya, apakah kesannya pula jika aliran tunai masuk kurang daripada aliran tunai keluar? Aliran tunai negatif seseorang individu dalam pelan kewangan akan menyebabkan individu muflis dan tidak mempunyai simpanan untuk menghadapi waktu kecemasan. Apakah tujuan mewujudkan pelan kewangan? Pelan kewangan diwujudkan dengan tujuan mengira anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat dan simpanan bulanan yang diperlukan bagi mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, tujuannya adalah untuk menganalisis tabiat perbelanjaan serta menetapkan tempoh masa untuk mencapai matlamat tersebut. Apakah pula dua kelebihan mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan? Apabila kita mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan, kita dapat memperbaiki dari segi sifat perbelanjaan dan kita dapat menambahkan pendapatan tambahan untuk mencapai matlamat itu. Sekian sahaja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menerangkan tentang bab 10 matematik pengguna. Kreatif komprehensif nombor 8. Soalannya begini. Encik Nabil bekerja sebagai seorang jurutera di sebuah kilang dengan gaji bersih bulanan RM3,800. Beliau juga menjadi ejen jualan produk X sebagai kerja sampingan komisen bulanan yang diperoleh dianggarkan sebanyak RM450. Hasil sewa rumah kedua ialah RM600 sebulan. Anggaran perbelanjaan bulanan adalah seperti berikut. Di dalam soalan ini, Encik Nabil menetapkan 10% daripada gajinya sebagai simpanan tetap bulanan untuk mencapai matlamat kewangannya. Soalan pertama, soalan 8A. Anda dikehendaki menyediakan satu pelan kewangan peribadi bulanan untuk Encik Nabil. Pertama, kira pendapatan aktif dan pasif Encik Nabil lalu tambahkan keduanya. Selepas itu, kita akan mendapatkan jumlah pendapatan bulanan iaitu sebanyak RM4,850. Encik Nabil mahu menyimpan 10% daripada gajinya iaitu sebanyak RM380. Maka jumlah pendapatan bulanan harus ditolak dengan simpanan tetap. Selepas itu, kita tolakkan dengan perbelanjaannya iaitu perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Jumlahnya, kita akan mendapatkan RM1,070. Pelan kewangan itu adalah seperti ini. Soalan 8B. Kemukakan komen tentang lebihan atau kurangan yang akan dialami oleh Encik Nabil berdasarkan pelan kewangan ini. Pelan kewangan ini jelas sekali memberi manfaat kepada Encik Nabil kerana terdapat lebihan membuatkan wujudnya aliran tunai positif. Maka, kecairan Encik Nabil bertambah baik. Sekian, itu sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan dua soalan, iaitu proses pengurusan kewangan dan matlamat kewangan berasaskan SMART. Baiklah, untuk proses pengurusan kewangan, pertama, menetapkan matlamat kewangan. Kedua, menilai kedudukan kewangan. Ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Keempat, melaksanakan pelan kewangan. Dan terakhir sekali, mengkaji semula dan menyimak kemajuan. Okey, untuk soalan kedua, matlamat kewangan berasaskan SMART. Pertama, spesifik iaitu khusus. Kedua, M iaitu measurable, boleh diukur. Ketiga, attainable, boleh dicapai. Keempat, realistic, bersifat realistik. Dan terakhir sekali, T, time bound, iaitu tempoh masa. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan terangkan dalam tajuk pengurusan kewangan tentang perbezaan ciri-ciri pelan kewangan peribadi jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang dalam muka surat 292. Untuk jangka masa yang pendek, pelan kewangan dia tidak kurang daripada 1 tahun dan hanya memerlukan jumlah wang yang sedikit. Dan perancangannya kita boleh buat pada bila-bila masa saja, seperti apabila kita ingin melakukan tabung kecemasan ataupun pembelian kereta. Seterusnya, untuk jangka masa yang panjang pula, matlamat dia lebih daripada 5 tahun dan memerlukan jumlah wang yang besar. Perancangannya juga adalah perancangan daripada awal, seperti dana persaraan dan juga pendidikan kanak-kanak. Terdapat satu lagi contoh perancangan awal, iaitu apabila kita ingin melakukan pelaburan, iaitu tambah aset kita. Sekian itu saja daripada saya. Saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Sekian, terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.